semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Akhirnya, saudara-saudara semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pengumuman, satu keputusan yang paling mengejutkan. Bagi saya ini satu keputusan yang memang mengejutkan, satu keputusan yang memang menggemparkan hati awang dan seluruh PAS. Saudara-saudara semua, daripada BH Online yang bertajuk Anwar kata PAS terlewat bantah tindakan Islamofobia. Apa komen Anda? Sebelum saya meneruskan ulasan yang menarik hari ini, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe, karena subscribe itu percuma. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PAS agak terlewat menyatakan pendirian berhubung tindakan Islamofobia ahli politik sayap kanan Sweden, yaitu Rasmus Paludan, yang telah satu isu yang viral, yaitu ahli politik yang membakar Al-Quran ini. Ini kerana, kata Perdana Menteri, kerajaan sudah membuat kenyataan yang tegas berhubung tindakan Islamofobia itu. Benar, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat kenyataan ini baru-baru, menyentuh berkenaan dengan tindakan ahli politik daripada Sweden itu yang telah membakar Al-Quran, dan itu sangat keji dan saya sendiri tidak setuju. Namun, tegas Anwar Ibrahim, PAS boleh melakukan himpunan membantah tindakan Islamofobia itu. PAS ada hak untuk berbuat demikian. Tiada isu mengenai protes yang akan diadakan oleh PAS. Mereka harus tunjukkan pandangan mereka. Dan jika PAS mahu melakukan begitu, mereka boleh lakukan, tapi kerajaan telah membuat perkara itu, yaitu kerajaan telah membantah. Malah sudah menghubungi Duta Sweden dan nyatakan dengan jelas pendirian Malaysia. Maknanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah selangkah ke hadapan, mungkin 2 langkah, mungkin 3 langkah ke hadapan berbanding PAS. Itu bagi pendapat saya. Kenyataan kita amat tegas, tetapi PAS agak terlewat untuk menyatakan pendirian, kata Perdana Menteri. Beliau juga mengulas penganjuran Himpunan Solidariti Anjuran Dewan Ulama PAS Pusat bagi membantah penghinaan terhadap agama Islam oleh seorang pemimpin politik Sweden baru-baru ini. Ketuanya Datuk Ahmad Yahaya dalam satu kenyataan berkata, Himpunan Solidariti itu akan bermula di KLCC sebelum berarak ke Kedutaan Sweden. Perdana Menteri dalam kenyataannya pada Ahad lalu menegaskan, Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Islamofobia ahli politik sayap kanan Sweden, Rasmus Paludan, yang membakar Al-Quran di Stockholm. Katanya, kerajaan Sweden perlu mengambil satu tindakan tegas terhadap pelaku dan memastikan langkah drastik diambil pada masa depan dalam menangani peningkatan yang membimbangkan Islamofobia di negara berkenaan. Katanya, tindakan mencemar kitab suci umat Islam secara terang-terangan oleh ahli politik Sweden terbabit, dan tiada sebarang tindakan diambil ibarat bersetuju membiarkan Islamofobia. Ia bukan saja mengundang provokasi dan sensitivity tidak hanya kepada Turki, malah lebih 2 bilion umat Islam di seluruh dunia. Malaysia mengecam jenayah kebencian berulang kali yang menyasarkan umat Islam di seluruh dunia. Perdana Menteri juga berkata, Malaysia turut mengeji sebarang bentuk kebencian serta menyemarakkan perkauman. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada yang kata Zahid Hamidi bakal dibebaskan setelah menjadi timbalan Perdana Menteri. Ada yang kata Zahid Hamidi mahu menyelamatkan status beliau supaya semua kes pertuduhan yang telah dialami beliau boleh digugurkan sekiranya beliau mempunyai kuasa dan mengambil keputusan untuk membantu Pakatan Harapan. Dan pada akhirnya hari ini, realitinya Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri.
Sudah pasti ramai yang menyokong, tapi tidak boleh dinafikan memang ramai juga yang membangkang. Hari ini, saudara-saudara semua, satu ulasan menarik yang saya nak kongsi, di mana Zahid membuat satu kenyataan di media, bahwa beliau mahu paspor dikembalikan secara kekal. Disebabkan beberapa kekangan sebagai untuk menjalankan tugas sebagai timbalan Perdana Menteri, di mana ada beberapa hal yang perlu beliau lakukan di luar negara untuk mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini petanda sekiranya paspor beliau dikembalikan setelah paspor beliau ditahan dan beliau minta untuk dikembalikan untuk tujuan yang baik, untuk urusan negara, urusan rasmi? Adakah ini petanda bahwa memang Zahid Hamidi akan bebas disebabkan jawatan yang disandang beliau hari ini sebagai timbalan Perdana Menteri? Menurut tajuk berita BH, Zahid mohon paspor dikembalikan secara kekal. Oke, saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda semua untuk bantu channel ini, tekan butang like, share, dan subscribe untuk bantu saya kembangkan lagi channel ini. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini memohon Mahkamah Tinggi untuk mengembalikan paspor antarabangsa miliknya secara kekal secepat mungkin, bagi membolehkan beliau menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Menurut Ahmad Zahid, beliau membuat permohonan itu dengan niat yang baik ataupun bona fide, yang hanya bertujuan untuk memohon kebenaran bagi pelepasan paspor antarabangsa supaya dapat menjalankan tugas rasmi. Oke, saudara-saudara semua yang menonton video ini, apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah, Anda boleh komen di bawah sekiranya Anda setuju paspor Zahid dikembalikan secara kekal. Anda boleh komen setuju. Sekiranya tidak, Anda boleh komen tidak setuju. Paspor Zahid Hamidi yang sebelum ini telah diserahkan dan berada dalam simpanan mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas beliau didakwa dengan 47 tuduhan rasuah, pecah amanah, dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang kini dalam peringkat bela diri. Dalam afidavit, sokongan menerusi permohonannya untuk mengetepikan syarat jaminan tambahan difailkan 20 Januari lepas, Ahmad Zahid berkata, beliau mempunyai beberapa kekangan untuk menjalankan tugas seperti menteri lain kerana tidak mempunyai akses kepada dokumen. Menurut Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO, beliau menerima mandat dan tanggung jawab utama daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewakilkan Anwar dalam beberapa urusan pentadbiran negara bagi melancarkan pergerakan dan juga urusan dalam menjalankan tugasan rasmi selaku timbalan Perdana Menteri. Ahmad Zahid berkata, beliau dikehendaki untuk berada di dalam dan luar negara yang memerlukan paspor itu berada dalam pegangan sendiri. Malah, Zahid berkata, beliau memerlukan dokumen itu kerana ia salah satu syarat dalam proses permohonan bagi mendapatkan paspor diplomatik yang diperlukan dan akan digunakan bagi pergerakan rasmi keluar masuk negara. Apa komen Anda, saudara-saudara semua? Adakah patut paspor Zahid dikembalikan ataupun patut ditahan bagi mengekalkan mengekalkan ketetapan yang telah ditetapkan di dalam mahkamah? Jadi saudara-saudara semua, terus sama-sama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.